Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so pada kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan cara pembelian berkaitan dengan barang yang kita akan gunakan untuk membina ROV ya. Okay, seperti yang saya telah sharekan sebelum ni, ada beberapa uh, komponen, okay, komponen yang kita perlukan untuk membina ROV. Okey, okey seperti yang saya telah terangkan sebelum ni. Okey. So ini adalah contoh satu ROV yang kita beri nama Seed Perch Development. Okey, so dia menggunakan 3 traffic. Okey, so selain daripada body ataupun kita panggil open frame body lah, dia punya body of the ROV, yang mana body tu kita boleh dapatkan di kedai-kedai hardware lah kita gunakan PVC, okay, dia punya joint, okay, T joint atau apa L joint and then kita akan menggunakan cement, okay, gums PVC untuk memastikan body ROV itu berada dalam keadaan kukuh, okey, maknanya berada dalam kukuh. So bentuk ROV terpulang, okey, bentuk ROV ni salah satu contoh lah. So yang mana kalau kita tengok dia menggunakan 3 thruster so dia boleh attachkan thruster dia di body ROV lah. So pastikan lah kalau kita nak bina ROV, pastikan kita dekat mana kita nak attach kita punya thruster. So kalau ikutkan kita punya maksimal thruster adalah 4, okey, minimum adalah 3. Okey, 3 thruster lah. Okey. So kalau kita tengok kat sini, okey, so dia mempunyai 3 thruster yang mana satu, dua dan satu lagi di bahagian tengah lah, mungkin kita tak nampak so yang dua ni adalah untuk forward dan reverse dan satu lagi untuk dia submerge. Okey, untuk dia submerge ke bawah lah. Okey, so hari ni saya akan tunjukkan komponen-komponen yang penting selain pada body lah body tu mungkin kita boleh dapat di kedai-kedai hardware lah PVC tu memang benda yang mudah untuk kita dapati. Yang kita komponen yang penting iaitu thruster, okey, kabel dan switch lah. Itu tiga komponen penting untuk membina ROV. Okay, selain daripada frame lah. Frame ni mungkin kita boleh dapatkan di kedai-kedai berhampiran lah di contoh di DIY pun ada menjual PVC dan PVC gum. So yang kali ni saya akan lebih kepada komponen penting lah iaitu thruster Alright, so kalau tengok dekat sini saya dah bagi, kali ni saya akan sharekan sekali dengan link. Okay, so yang ni adalah automatically kita tengok RC boat micro ROV robot underwater thruster. So yang mana yang ni memang dah waterproof, okay, waterproof lah. So kita just attach pada body ROV. So tak perlu ada modification on dia punya dia punya structure lah. So memang ni dah waterproof lah. So kita just attach yang thruster ni masuk terus ke body ROV kita. So tanpa kita perlu membuat waterproofing lah. Okay, maknanya yang ni memang dah memang kita tahu memang dia dah waterproof. So sebab dia memang dia design untuk underwater thruster. Okay, that means untuk underwater robots ROV. Okay, memang dah fully waterproof. So just attach to the body of ROV. Maknanya kita perlukan 3 lah kita perlukan 3. So mungkin cost dia agak tinggi lah, mungkin around kalau 2 set mungkin dia murah, 3 set mungkin around plus almost okay, maybe 80 something lah plus shipping plus shipping. So kalau dalam Shopee tu kalau dapat try dapat free shipping lagi bagus lah So link pun saya dah sharekan di sini. Nanti saya akan sharekan dokumen ni untuk rujukan semua lah So ini contoh-contoh okay, underwater thruster yang mana tak perlu kita beli terus boleh pakai terus boleh pakai, maknanya tak perlu buat modifikasi on the thruster lah, just attach this thruster to ROV body Okay, so selain daripada itu ada contoh lain iaitu ini pun sama juga memang untuk
Okey, untuk ROV, okey, kalau tengok memang dah sama juga, dah waterproof. Memang kalau tengok sini underwater propeller motor propeller proof lah, underwater proof. Memang dah kita tak perlu fikirkan macam mana nak waterproof kan apa kita punya thruster ni. Ini adalah satu contoh yang kedua yang mana kita boleh dapatkan directly to this link lah. Okey, maknanya kita perlukan 3. So dia pun dia datang sekali dengan dia punya propeller. So harga pun kalau kita tengok antara dua ni pun lebih kurang lah dalam 28, okey, 28 ke 30 ringgit satu thruster. So kalau tiga mungkin dalam around 90 something lah dengan termasuk sekali including shipping. Okey, including shipping dia mungkin dalam 90 lebih lah. Right. So memang yang ni tak perlulah. Once kita beli yang ni, so memang kita tak perlu fikirkan waterproofing lah. Memang waterproof. So untuk menjimatkan masa lah, saya boleh showkan untuk dapatkan thruster yang ni. Okay, ni pun salah satu lagi contoh. Okay, ni pun sama. Okay, yang ni pun untuk waterproofing. Okay, memang dah waterproof untuk ROV. So dia sekali datang with dengan dia punya tapak lah. Dia punya sekali dengan dia punya macam mana nak attach to body ROV. Okay. So sekali dengan dia punya holding dah. Holding. So memang kita terus attach. So harga dia rendah sikit lah. Around dalam RM27. Okay. Plus shipping kita dalam okay, rendah sikit lah compare yang dua tadi. Ini kita boleh gunakan straightforward. Mana straightforward? Terus ke kita punya ROV, so tanpa membuat waterproofing lah. Okay, ini adalah satu contoh thruster ya. Memang komponen terpenting untuk ROV ialah thruster lah. Okay, mana thruster tu combination of yang saya explain sebelum ni adalah combination of the DC motor dan propeller ataupun kipas dia. So kalau kita beli separate memang kita perlu buat waterproofing lah supaya untuk long term supaya penggunaan motor kita tak cepat rosak. Okay, so yang ni memang dah automatically memang dah waterproof. So just attach to the body ROV. Maknanya kalau kita perlukan 3, kita beli 3 lah. Kalau 4 lah Tapi minima is 3 thruster dah cukup. Okay, so ini memang straightforward. Okay, saya dah sharekan link, so boleh dapatkan terus kalau bergantung pada adik-adik lah yang mana nak guna, yang mana thruster, okay, yang mana boleh dapat dengan cepat, okay, mana ada buat promotion, okay, kena pastikan lah, mungkin adik-adik tahu ataupun parent boleh minta bantu parent ataupun cikgu untuk tengok cost lah, cost shipping. Mungkin kalau beli 3 mungkin shipping dia berubah, ataupun kalau beli more than RM50 mungkin ada free shipping. Kena play around kat situ lah supaya kita dapat murah sikit Okay. So salah satu lagi contoh yang ni yang saya cakap, kalau tengok yang saya punya video sebelum ni, kita gunakan beach pump. Okay, ni kalau adik-adik ni adalah beach pump. So ini pun kita boleh gunakan, kita boleh modify beach pump ni untuk kita jadikan underwater thruster. Okay, so yang mana kalau tengok sebelum ni, saya akan cut di bahagian sini. Okay, kita akan gunakan, cuma harga dia agak mahal lah, tapi memang sama juga waterproof, so tak perlu risau berkaitan dengan air masuk dalam kena dengan motor. Tak perlu risau lah. So memang dah waterproofing. Okay, memang dah terus boleh guna terus. Okay, cuma yang part kalau kita guna beach pump ini, so kita kena cut kat sini. Kita kena di bahagian putih sini, kita kena gergajikan supaya dia kita buang di bahagian sinilah. Okey, gunakan gaji besi supaya kita buang bahagian sinilah. So bila buka bahagian sini, kita yang dalam dia akan tinggal ada setempat lah. Okey, ada macam body dia. Okey, dengan ni body yang warna merah juga dalam dia. So ada kipas. So kita buang kipas dia, kita gantikan dengan kipas yang baru. So kipas yang sedia ada di beach pump tidak sesuai lah untuk menghasilkan thrust. Okey, dia punya pump agak
It's not for apa, untuk hasilkan thrust lah. Okay, just so kita boleh buang dia punya apa, dia punya kipas, kita gantikan kipas kita. Kipas memang spesifik untuk underwater lah, untuk hasilkan thrust yang kuat sebab kalau kita tengok yang saya tunjuk contoh sebelum ni, yang kita untuk underwater blade ataupun propeller, so dia ada spesifik dia ada spesifik punya. Okay, so ni contoh lah. Ini contoh-contoh thruster yang kita dapat. So ada yang thruster yang nanti saya akan sharekan link yang mana kita boleh juga dapat thruster lah, ataupun propeller kita boleh dapatkan di Shopee juga So ini kalau kita gunakan mesh pump, so kita perlukan 3. So harga dia agak mahal compare yang underwater thrust sekali yang tadi sekali datang with dengan dia punya propeller. Maksudnya ni kalau tengok dia datang sekali dengan dia punya kipas. Kalau tengok dia punya shape, okay, dia punya bilah, so bilah dia ada 3, memang sesuai untuk dia. Normally kita punya underwater 2 atau 3 atau 4 lah, 4 bilah ataupun kita ada 4 kipas bilah ni lah. So that's it. Lepas tu ada angle dia punya angle dia ada untuk hasilkan thrust lah So ni datang sekali dengan propeller. So sama juga So ni pun datang sekali dengan dia punya propeller. So tak perlu, maknanya kita tak perlu dah nak beli separate lah. Okay. So dengan harga dia macam ni kita boleh dapatkan thruster one set lah, DC motor dan dia punya propeller. Okay, dia punya kipas So kalau kita gunakan beach pump, okay, kalau kita guna beach pump, so kita kena modify sikit lah. Kita kena modify dan kita akan tambah satu lagi blade lah, propeller. So mungkin cost dia agak lagi tinggi berbanding dengan kita dapatkan straight thruster yang dah ada propeller dia. Okay, so tapi ini pun boleh guna. Okay, beach pump adalah memang kita banyak guna lah beach pump sebelum ni kalau ikutkan yang sebenarnya sebelum ni memang agak sukar kita untuk jumpa motor yang dah waterproofing like this memang kita dululah, zaman-zaman dulu. Sekarang ni dah mungkin dah ramai minat. Dia tengok ramai minat ke arah membina robot ROV. So sebab tu kita nampak banyaklah banyak kita boleh dapati lah thruster ni di pasaran. Sebelum ni memang agak limited masa zaman saya buat research dulu, awal-awal dulu memang kita gunakan sama ada kita gunakan secara manual. Lepas ni saya akan tunjukkan secara manual. Maknanya kita beli DC motor, kita beli propeller, kita buat waterproofing. Waterproofing lah. Itu contoh-contoh yang sebelum ni and then kalau yang untuk kita nak waterproof, maksudnya kita punya thruster tu dah waterproofing, kita beli beach pump. Sebab tu kalau tengok yang demo sebelum ni saya gunakan beach pump lah. Yang mana kalau tengok adik-adik so yang ni saya buang, kita potong. Saya ikatkan dengan gergaji besi, buang lah. So dia bulat, so adik buang je. So nanti dia akan tinggalkan, kita buka lah cover dia semua. So nanti dalam dia ada kipas. So kita buang kipas dia ataupun propeller dia, kita tukarkan dengan propeller yang baru. Alright. So ni dululah, sekarang ni dah ada yang latest punya, dah ada yang memang untuk underwater ROV memang khas dah waterproofing. So just beli je lah. Sekali dengan dia punya propeller compare than this kita kena beli beach pump. Maknanya kalau kita nak pakai 3, so campur lagi propeller, mungkin dalam 100 something lah sekali dengan shipping So ni motor ni agak berat berbanding yang lain Motor beach pump ni agak berat lah kalau kita tengok. So yang ni agak kecil dan ni ni pun agak kecil lah compare dan beach pump. Beach pump ni motor dia agak besar. So kalau size ROV, size body prototype of ROV besar, so saya galakkan guna beach pump lah supaya boleh hasilkan thrust yang kuat. Thrust yang kuat lah untuk membawa kita punya body ROV Kalau kita size ROV lah, kalau ikutkan size ROV yang kita benarkan 50 cm kali 50 cm, untuk tinggi, lebar dan panjang lah 50 cm 50 cm kali 50 cm Tapi kalau untuk kita pakai yang motor yang 3 ni yang saya cadangkan ni, mungkin saiz dia tak sesuai lah kalau kita nak bina sampai 50 cm
mungkin around dalam 20 cm kali 20 cm kali 20 cm ataupun yang itulah, ataupun lagi kecil. Okey, bergantung pada saiz. Okey, nampak macam besar tapi sebenarnya saiz dia kecil compare dengan beach palm. Beach palm ni memang besar. Sebab tu kalau saiz yang kalau kita nak bina mungkin 30 ke atas cm, so sesuai lah gunakan beach palm cuma kos dia agak tinggi sikit berbanding yang sebelum ni thruster yang sebelum ni lah. Dan ni dah sekali dengan propeller, dah sekali dengan dia punya kipas lah kita panggil propeller. So yang ni memang kita kena modify dan kita tambah kita punya kipas lah, propeller kita baru. Even kita tak boleh gunakan kipas yang dalam ni ada kipas sebenarnya. Kalau kita tengok kat sini, kita buka cover yang biru ni, so dia ada kipas lah, tapi kipas ataupun propeller dia memang tak sesuai untuk hasilkan thrust yang tinggi lah. Dia just untuk buat apa, untuk tarik air masuk ke dalam dia, ggunakan konsep macam pump lah, pump so dia punya kipas tak sesuai untuk hasilkan thrust. Kita kena modify lah, modify, potong yang putih, buang sekali dengan cover biru ni, so buang dia punya kipas dia, gantikan dengan kipas yang baru. Okay, dan memang motor ni agak kuat lah. Kalau saiz ROV yang kita bina tu besar, so boleh saya galakkan guna yang ni lah, beach pump lagi bagus. Okay, ini adalah yang contoh yang saya tunjuk, itulah demo yang saya tunjukkan, yang mana kita beli one set DC, okay, DC motor. So yang ni memang sekali je datang dengan propeller je lah, gunakan 4, ada 4 bilah tapi ni dia punya voltage pun tak tinggi 3 ke 6 volt lah. Ni simple ROV ni kalau kita buat saiz yang besar, mungkin kita punya thruster tak, apa, motor ni tak hasilkan thruster yang kuat, because of kita tengok dia punya supply pun 6 volt lah. 6 volt memang tak berapa kuat lah untuk hasilkan thrust. Tapi kalau kita punya ROV saiz yang kecil, so mungkin kita boleh gunakan ni kita boleh gunakan ni. Memang harga pun agak murah lah, cuma yang ni kita kena waterproofing lah. Okay, waterproofing maksud kita kena sealkan dia supaya air tak masuk air tak masuk. Okay, so link pun saya dah share dekat sini, so boleh adik-adik boleh refer lah. Okay, kalau nak beli cuba macam ni, dia agak jimat lah mungkin round dalam RM6. Kalau kita perlukan 3 dalam RM18 plus shipping dalam RM4.95. So dalam RM20 lah kita dapat 3 set. Okay, dapat 3 set. That's why kalau yang macam ni memang bukan waterproofing, cost dia lagi rendah compare dengan kita dapat yang straightforward memang dah waterproofing. So itu ada pro and con lah. Kalau kita buat secara ni, mungkin harga dia lagi murah, tapi kita kena buat waterproof. So waterproofing pun tak perlu, cost pun tak tinggi sebenarnya. Terpulang lah, kalau nak cepat kita boleh gunakan yang straightforward yang waterproofing. Kalau adik-adik ada masa, okay, nak tahu macam mana sebenarnya kita nak jimat cost, kita boleh gunakan konsep macam ni. Kita beli motor, DC motor, dan kita beli propeller, dan kita buat waterproofing. Okay, alright. So ini contoh lain contoh lain motor, DC motor. Kalau macam ni sebenarnya, kalau adik-adik pergi kedai elektrik, so dah ada dah ada jual motor-motor macam ni lah. Harga pun dah lebih kurang dalam RM12. Okay, ada yang RM10. Saiz dia kecil lah, bergantung. Okay, ini pun kalau boleh tengok lah, tengok dia punya shaft dia panjang, senang, mudah kalau shaft panjang mudah untuk kita letak kita punya propeller lah, kita punya kipas. Pastikanlah kalau boleh shaft dia panjang lah, supaya senang kita nak attachkan dengan kita punya propeller nanti, kita punya kipas. Okay, kita contoh ni kipas kita, so senang kita nak attachkan sebab dia punya shaft panjang, so kita boleh pakai connector lah, supaya kita boleh sambungkan shaft ke shaft ni ke kita punya blade, kita punya propeller. So harga dia pun kalau berbanding yang tadi, kalau kita beli yang waterproofing dengan yang ni, so harga dia lagi rendah. Memang kita boleh jimat lah sebenarnya. Itu dia pro and con lah. Pro untuk yang ni lagi jimat lagi jimat daripada yang waterproofing tadi lah. Waterproofing tu satu thruster lebih kurang dalam RM30. Okay, anggaran dengan RM30. Kalau kita perlukan 3 dalam RM90 plus shipping, less than 100 lah. Compare dengan ni, contoh kita beli, okay, ni contoh satu, share link pun sebenarnya dia ada spesifik. Nak lagi murah mungkin spek dia rendah sikit lah.
So kalau tengok saya share ni pun link saya dah sharekan, so nanti boleh tengok dia ni pun murah. Kalau tengok baru RM3. Okey, harga dia satu RM3. So dia punya shaft pun panjang, okey, dalam 10 mm. Alright. So dia pakai 12 volt, okey. Dia punya speed pun memang very high speed, okey, memang high speed. So kita beli tiga, kalau satu RM3, beli tiga baru RM9, baru RM9 plus shipping dalam RM5. Dalam RM15 kita dah dapat tiga thruster. So lagi sebenarnya pro untuk yang ni lagi jimat lah, lagi jimat, lagi mudah, lagi jimat lah kos kita ni. Cuma isu dia akan drag masa sikit lah supaya kita kena waterproofkan ni lah supaya air tak masuk. Sebenarnya yang body ni kita boleh biasanya kalau tengok dalam YouTube ke dalam dalam demo lah, demo kalau tengok yang kalau saya pernah share video, okey, dia mula dia akan tutupkan ni dengan selotip, electrical selotip tu, okey, dia balut body ni dengan electrical, okey, electrical, okey, balutkan supaya air tak masuk lah okey. So kalau tengok, and then lepas tu dekat belakang ni solderkan wire. Okey, contoh kita ada dua pin sini, power negatif dan positif. Okey, kat sini kita akan solderkan dengan wire, dan yang kat sini kita mungkin kita akan tutup dengan silikon. Okey, kita tutupkan silikon supaya air tak masuk yang dekat area tengah-tengah ni mungkin kita letak petroleum jelly lah, petroleum jelly ataupun grease. Okey, petroleum jelly sama juga macam ni. Kalau tengokkan kat sini kita akan tutupkan dengan selotip lah selotip, kita selotip sini. Okey, sini semua dah ditutup lah ditutup, dan body housing tu kita akan letak petroleum jelly lah. Okey, petroleum jelly tu dia avoid air masuk ke dalam shaft ni lah So petroleum jelly tu kita boleh dapat Vaseline. Vaseline tu adalah 100% petroleum jelly lah. Boleh gunakan Vaseline untuk tutup bahagian atas ni dan tutup cover je lah. Yang body part, contoh yang bahagian thruster ni mungkin kita boleh gunakan PVC. Tengok saiz PVC yang mana boleh masuk apa yang contoh saya tunjukkan. Okey, ni macam ni lah. Okey, so ini thruster yang kita buat waterproofing. Okey, cuma isu dia yang ni kelemahan dia. Kalau once kita dah buat waterproofing, bila sebab dia fix, okey, tengok dia fix. Sebab belakang ni saya letak lagi silikon ataupun saya letak dengan hot glue, okey, supaya air tak masuk kat sini, dan bahagian tengah pun saya letak, dan bahagian depan ni kalau tengok sini ada grease sebenarnya. Mungkin bila pusing nampaklah, okey, ada grease. Saya letakkan grease dengan petroleum jelly dalam dia dalam dia macam ni. So ini adalah contoh thruster yang kita buat lah. Dalam dia ada DC motor, dan nanti kita attachkan dengan propeller ataupun kipas dia. So kalau nak lagi bagus, cari yang boleh terus kita anything happen dekat dalam kita punya DC motor, kita boleh buka sahaja cover dia. Maksudnya dia ada track sini kita boleh buka saja. Macam ni masa saya buat ni adalah fix. Kita fixkan. Kalau boleh jangan fix lah, supaya apa-apa problem dekat kita punya motor nanti kita boleh automatically kita boleh buat maintenance lah. So kena pastikan carilah yang bekas-bekas atau size yang sesuai untuk kita punya letak kita punya thruster part lah. So macam ni yang kita buat sebelum ni lah menggunakan PVC. Okay, PVC. Okay, alright. So harga pun rendah So yang ni cost dia, kalau kita buat ni cost dia satu ni kita boleh hasilkan dalam around saya rasa satu ni dalam RM10 RM10 masuk sekali dengan dia punya PVC ni lah, untuk punya housing ni. Paling mahal pun mungkin RM15 satu. Okay, kalau kita perlukan tiga, lagi jimat kos daripada kita beli yang waterproofing tadi lah. Tapi yang ni kita kena make sure lah memang kita dah buat waterproof. Okay, kalau compare yang kita beli direct tu dia agak mahal, tapi in term of waterproofing tu tak perlu kita fikirkan lah, memang dah waterproof kan. Okay, ni pun contoh lain. Okay, ni harga dia pun lebih kurang dalam RM3. Okay, pun dia punya voltage pun 12 volt. Okay, 12 volt, dan speed dia tinggi lah. Okay, speed yang tinggi.
So kalau kita perlukan 3, harga dia dalam RM3 lebih. Mungkin dalam plus campur shipping paling dia 9, mungkin dalam RM15 lah tiga thruster okey. Tiga motor sahaja. Okey, untuk hasilkan thrust, okey, kita boleh beli propeller dia. Okey, propeller dia ni lah. Okey, ni contoh saya akan tunjukkan beberapa contoh propeller lah. Dia ada, kalau tengok kat sini dia ada 2 shaft, ada tiga shaft kalau tengok ni kita pakai 3 bilet, 3 blade. Okey, ada 3, dan ada 2 tu pula tak ada masalah. Sebab yang dua-dua ni memang untuk underwater lah. So memang dia akan hasilkan, dia ada pitch dia punya angle ni memang khas untuk underwater lah, supaya dia hasilkan thrust yang tinggi. Okey, sebab tengok dia ada pitch, dia panggil pitch macam dia punya ada curve lah. So curve ni yang memang akan cuba hasilkan thrust yang kuat, thrust yang tinggi. So jadi contoh lah kalau tengok ni, okey, harga dia pun dah lebih kurang dalam RM5, yang ni ada lebih kurang dalam RM3.20. So tadi motor pun lebih kurang dalam RM3. Maknanya untuk satu set thruster lebih kurang dalam RM6. Okey, untuk 3 RM18. Mungkin masuk PVC tu kita boleh boleh gunakan yang recycle, ataupun kita boleh cari yang housing yang sesuai untuk kita letak letak ni lah, letak kita punya motor dan thruster tadi. Okay, so harga dia pun cost dia lagi jimat lah. Itu beza dia kalau kita gunakan, kalau kita beli yang direct, yang waterproof tu 3 set dah almost 100 almost RM100. Tapi kalau kita beli yang separate, okay, separate yang thruster dan motor, so harga dia less than 50, kita dah boleh dapatkan 3 thruster yang kita gunakan. Maknanya kita boleh dapatkan lebih. Maksudnya kita boleh, kalau RM90 kita boleh dapat lebih kurang dalam 6 ke 7 thruster. Kalau kita beli yang separate lah, kita beli motor asing-asing dan propeller asing-asing lah pun, lagi maknanya kita bukan hanya dapat bangunkan satu ROV, mungkin kita boleh bangunkan 2 ROV untuk kita standby lah. Ni contoh-contoh. Ada je, setiap satu tu ada kelebihan dan kekurangan lah. Cuma ini dia perlukan masa dia perlukan masa untuk kita buat dia punya waterproofing lah, dia punya housing lah. Maksudnya nak letak truss, okey. Nak letak thruster dia, lepas tu make sure kita dekat wire tu kita pastikan kita solder, dan after tu kita letak silikon lah supaya tak kena air, tak short antara positif negatif tu lah, kita silikonkan. Lepas tu baru kita tutup dengan petroleum jelly lah, petroleum jelly ataupun gunakan Vaseline. Vaseline adalah 100% petroleum jelly lah. Ni link pun saya dah share, okey. Untuk kabel, yang komponen yang ketiga yang penting adalah kabel okey, sebelum ni saya dah tunjukkan kita gunakan LAN kabel cuma LAN kabel dia punya, saya kata tu dia punya takut dia punya wire dia kecil, halus, core dia. Mungkin kalau cluster kita current tinggi, so mungkin boleh menyebabkan ni lah, boleh menyebabkan kita punya wire ni terbakar lah, ataupun boleh menyebabkan kebocoran, okey, kebocoran electrical flow lah kat sini sebab dia punya cluster, bergantung pada cluster lah. Kalau cluster yang small current, okey lah, memang boleh gunakan LAN kabel. Tapi di sini saya dah sharekan juga yang saya explainkan sebelum tu. Maknanya dalam satu wire tu kita ada 6 core, 7 core, 8 core, lagi bagus lah. Bergantung pada thruster lah Okey, kalau kita kata kita nak gunakan 3 thruster, Jasmine kita perlukan 6 lah. 6 wire. So makna 6 core dah cukup kalau kita tengok sini 7 core. Maksudnya ada 7 wire lain lah. So kita perlukan 6 sahaja. So carilah yang 6 core. 6 core, 2 tu kalau kita ada yang 8 core, 2 tu kita boleh buat data transmission ataupun kamera ke ataupun sebagainya lah untuk next punya application. Tapi yang bagus dalam satu kabel ni dia dah ada core je. Maksudnya wire kita tak terlalu tak terlalu macam ni lah, sebab kita perlukan dalam 10 meter 10 meter panjang. So dia tak adalah serabut compare dengan kita beli ni dah terus attach ke ROV kita, ke thruster kita. So lagi nampak kemas lah. Okay, nampak kemas compare dengan kita buat dua wire waktu kita combinekan. So ini just ini yang saya explain sebelum ni. Mana kita gunakan satu wire, dalam wire tu ada 7 ke 8 core ini contoh lah. Ni link pun saya dah share. Tu contoh ini pun ini agak murah lah.
So kalau kita perlukan dalam 10 meter, okey, 10 meter harga dia pun dalam yang ni 1 meter 1 meter panjang dalam RM2.89, okay, RM3 lah. So kalau kita perlukan 10 meter, so saya kata kita boleh dia punya maksimum 10 meter lah. Mungkin kita boleh dapatkan 8 meter pun dah cukup, sebab kita punya target daripada starting point ke target dalam lebih kurang dalam 5 meter. So mungkin kita punya plus minus kita boleh letakkan 8 meter pun dah cukup sebenarnya. 8 ke 10 meter dah cukup. So harga pun lebih kurang dalam RM30 wire dia. Cuma yang the best is dia dah memang dah dia tak serabut lah. So dalam dia dah ada, kalau kita kata nak gunakan 8 core, so kita dah boleh 2 untuk 6 untuk thruster, 2 lagi untuk data transmission ataupun kamera ataupun sebagainya lah. Kalau kita gunakan 4, maksudnya 8 dah sesuai lah. Maksudnya setiap 2 tu akan mengikuti satu thruster. Okay. Wire kita perlu wire ni dekat, nanti dekat wire ni kita akan letak yang floating lah, supaya yang saya explain dalam video sebelum ni adalah so wire ni akan berat, okay, 10 meter kalau kita tengok bila 10 meter wire ni agak berat. So bila dia berat, kita letak dalam air, dia akan mengganggu lah perjalanan ROV tu. Dia akan mengganggu movement ROV. Memang mengganggu sebab dia akan negative buoyancy. Berat kabel ni akan jadi negative buoyancy. Bila negatif, so dia akan tarik ROV kita. So nanti ROV tu akan sengit, ataupun akan efek lah, akan mengganggu pergerakan ROV. Sebab tu kita letak floating. Floating tu boleh gunakan, nanti saya cuba dapatkan lah, saya cuba dapatkan link dia. Nanti adik-adik cikgu boleh tengok lah. Itu contoh-contoh, mungkin boleh kat kedai pancing pun boleh dapat lah jenis floating tu, masukkan dalam dekat kabel ni lah. Mungkin kalau 10 meter, mungkin setiap 1 meter 2 floating. Maksudnya perlukan lebih kurang dalam 10 floating. So dia akan jadi, wire ni akan jadi neutrally buoyancy lah. Maksudnya dia akan tak mengganggu lah, tak mengganggu pergerakan ROV. Tak mengganggu sangat pergerakan ROV. Alright, so yang ni adalah komponen yang keempat adalah switch. Switch, okay, switch untuk kita nak onkan kita punya thruster lah, nak on, nak pergi forward, off, nak reverse. Jadi sebab tu kita perlukan on, off, on lah. So kat sini 6 pin toggle switch lah, okay, 6 pin toggle switch. So yang mana kita boleh setkan dia on untuk forward, off, dan on untuk reverse. Okay. So ini link lah, saya dah bagi ada 2 contoh lah, 2 contoh link switch yang sama. Tengoklah bergantung pada harga dengan shipping dia. Mungkin ni mungkin kita boleh, kalau yalah, kalau adik-adik biasa atau cikgu biasa dengan Shopee, kita boleh sometimes kita boleh claim coin untuk redeem coin dekat sini. So mungkin lagi murah lah. Okay, ataupun kita boleh gunakan switch yang ni. Okay, switch yang satu lagi lah sama juga, tapi make sure kita yang ni tak boleh, ini 2 ni on off sahaja. So kita gunakan yang ni lah, yang 3 di bahagian atas ni. Okay, so dia boleh forward, off, reverse. So yang ni tak selesai, dia tak latching. Maksudnya bila kita tekan yang bahagian 2, so kita lepas, dia akan off. So kita tekan yang ni, dia akan on untuk reverse lah. Contoh untuk reverse, dan kita release, dia akan lepas. Maksudnya kita kena, kalau kita nak forward, kita kena press je. Okay, kita kena press. Contoh forward, ini saya assume sebagai forward. Okay, maknanya kita press yang ni. Okay, kita press, so dia akan forward. Okay, after kita release, dia akan off. Okay, dia akan off lah. So kita kena, bila kita press ni, so dia akan reverse lah. Okay, dia akan, kita release, dia akan off. Maksudnya kita kena sentiasa press lah. So dia ada latching dan non-latching lah. So ini non-latching. So mana kita press, kita kena press saja untuk forward. Kita lepas, dia akan jadi off. Okay, sama juga sama juga yang ni. Okay, so yang ni ada untuk on off, on lah. Sama ada kita nak forward ataupun kita nak reverse. Okay, yang ni just 2 saja. Ini contoh yang kita boleh dapatkan lah. Kita harga pun kalau tengok ni pun dalam RM4. Mungkin ada lagi murah lah sebenarnya. Yang Swiss ni boleh dapatkan di kedai-kedai elektrik yang berhampiran. Kedai-kedai elektrik ada jual lah, tak perlu sampai
kita nak order Shopee lah. Tapi kalau nak mudah Shopee lah kan. So terus sampai rumah, so tak perlu pening kepala lah. Tapi kalau kita berhampiran dengan kita ada kedai-kedai electrical, so boleh dapatkan contoh kabel ni pun, kabel-kabel ni boleh dapatkan di kedai elektrik lah. Mungkin harga dia boleh, saya tak sure, mungkin lagi murah ataupun okay, mungkin lagi murah kalau di kedai-kedai. Okay, sama juga dengan switch ni pun ada ya. Switch ni pun dah ada di apa, di kedai-kedai elektrik lah. Okay, so ini adalah okay, PVC ya. PVC saya tak perlukan share, saya tak perlu share link So PVC boleh dapatkan di kedai-kedai hardware lah di berhampiran. Memang banyak lah, banyak. Kadang sometimes kalau kita tengok tu dia letak di luar tu, kadang kita boleh minta je. Sometimes dia digunakan untuk recycle lah. Kita boleh minta je, free je Cuma kena beli yang gam ni lah, supaya setiap kali join tu kita kena pastikan kita letak gam lah, supaya dia structure kita kukuh. Okay, structure kita kukuh lah. Okay, so yang ni sahajalah. Ni sahaja yang apa yang saya kena explain. Komponen yang penting lah, komponen penting untuk membangunkan ROV. Okay, saya ulang balik kita punya thruster tadi. Okay, thruster sama ada dua cara sama ada kita nak beli yang waterproofing terus, cuma cost dia tinggi lah. Cost dia tinggi sikit, harga dia agak tinggi lah. So kalau perlukan 3 mungkin around 100 lah plus shipping. So ini tak, dia punya advantage dia tak perlu concern on the waterproofing lah So kalau satu lagi teknik adalah kita beli yang separate. Kita beli motor, dia punya motor, DC motor, dan kita beli propeller. Okay, kita beli propeller. Contoh DC motor ni baru RM3, propeller pun dalam around RM3. So satu thruster tu mungkin cost, jimat cost lah. Yang ni jimat cost, cuma masa dia akan ambil masa lah. But once kita dah dapat, kita kena buat waterproofing lah. Okay, waterproofing nanti mungkin kalau sempat saya cuba sharekan lagi dalam sesi yang lain. Okay, mungkin setara tu mungkin adik-adik boleh ataupun boleh tengok lah macam mana cara mereka sealkan DC motor ni supaya buat waterproofing Okay, saya rasa kalau kita beli kabel ni terus panjang ni, okay, yang ni terus seal terus ke sini pastikan seal terus ke kita punya motor sini, dan kita dah sealkan dia punya positif negatif. Okay, positif negatif kita letak silikon dekat kawasan sini, letak silikon kawasan sini supaya air tak kena lah, dia tak short positif negatif. Dan nanti kita contoh housing dia ni, housing dia kita pakai PVC pun boleh. So PVC nanti kat sini ada end cap, kita boleh beli end cap dia. Setiap PVC tu dia ada end cap size end cap tu, so boleh minta lah, tanya kalau kedai hardware dia tahulah end cap tu. So end cap tu kat sini. So yang dekat sini nanti kita akan letak, kita akan sealkan mula kita akan letak apa, sellotape. Okay, electrical sellotape tu lah. Kita letak, balutkan motor ni supaya air tak masuk dalam motor ni lah kita balutkan. Okay, so yang bahagian depan ni kita akan buat lubang dekat end cap tu. Kita buat lubang, kalau boleh ngam-ngam lah dengan ikut size shaft tu kalau ada adik-adik ada drill. Okay, mata drill tu make sure kalau kita dah tahu dia punya shaft ni 2mm, kita cari yang 2mm punya ni lah, supaya dia masuk masuk lubang yang kita buat tu memang masuk nice dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat so dia akan masuk nice lah. Okay, dia akan masuk nice dekat kalau kita punya mata drill tu 2mm lah, sebab kita tahu shaft dia 2mm. Okay, dan kita letak di antara shaft di antara body motor ni dengan dia punya end cap tu, kita letak atas dia, paling tu kita letak petroleum jelly lah, ataupun kita akan balutkan dengan grease ataupun kita balutkan dengan silikon supaya double protection. Okay, kita letak silikon, dan atas ni kita letak satu lagi. Jangan, yang bahagian ni jangan letak silikon bahagian yang untuk shaft, untuk berbusing ni jangan letak silikon. Ni untuk memang kita freely so memang dia akan pusing lah. Kat sini kita cuba letak, kita just letak petroleum jelly ataupun grease supaya protect air daripada masuk ke dalam bahagian sini. So bahagian ni yang punca sebenarnya kalau adik-adik tengok, bahagian ni adalah
salah satu punca karat lah yang kat sini. Shaft ni lubang dia. So yang ni walaupun even kita dah tutup yang ni kita dah tutup dengan apa, dengan selotip. Body pun kita tutup dengan selotip. So memang dah kita cuba protect cuma bahagian sini memang kita tak boleh letak silikon, nanti dia tak bergerak lah. So memang normally kita akan letak grease ataupun kita letak kita panggil apa, petroleum jelly lah, petroleum jelly untuk protect air masuk ke bahagian shaft ni. So dia akan sentiasa pusing dan apa, dan air tak masuk lah ke dalam dalam ni bila kita letak petroleum jelly air tak masuk ke dalam shaft ni. Okey. Ni jimat sikit kalau kita gunakan yang teknik ni, kos jadi kurang lah, kos untuk membangkit air ni jadi jimat lah. So dia ada pro and con kelemahan dia mungkin dari segi masa untuk waterproofing tu lah. Masa untuk buat tu nak kena waterproofing tu pun salah satu dia punya kelemahan, tapi dari segi advantage dia jimat lah. Jimat memang kalau kita nak buat 4 thruster ataupun lebih daripada 4 bukan competition ni contoh untuk kita saja-saja, okey, untuk kita punya research, okey. So mungkin jimat lah kita boleh buat 6 ataupun lebih daripada 6 thruster dengan harga yang kalau kita dapatkan, kalau kita beli yang under waterproof tadi. Okay. Alright, so ini saja untuk kali ini, sesi kali ini. Mungkin next kalau ada masa nanti saya akan tunjukkan cara waterproofing lah. Okay, cara waterproof. Macam mana kita nak waterproof. Tapi setakat hari ini saya rasa waterproofing tu tak perlu tak perlu ni sangat lah, tak perlu ni sangat maksudnya tak perlu ketika sangat lah, maksudnya kita just yang saya explain tu, yang body part ni kita akan selotipkan, kita akan selotipkan pakai electrical tape tu, kita tapekan. Okey, ni wire kita dah sambungkan ke wire kabel panjang tadi kan. Okey, so yang bahagian ni kita letak silikon ataupun hot glue supaya protect lah, supaya dia tak short kena air, dia tak short antara positif negatif. Okay, so nanti end cap kita belilah PVC, size PVC besar sikit daripada size motor tu, dan dia punya end cap nanti dekat belakang kita akan buat lubang lah. Okay, ni end cap dia. So ni lubang je, kalau boleh dekat sini lubang dia wire akan keluar kat sini lah sebenarnya. Okay, so nanti kat sini pun kita letak silikon supaya tak masuk. Kat sini pun nanti kita letaklah kita letak sedikit silikon ataupun kita letak buat apa tu, petroleum jelly lah supaya protect air masuk protect air masuk. So bahagian depan ni kita akan letak end cap dan letak sedikit petroleum jelly lah supaya air tak masuk ke dalam shaft tadi. Okay, so macam ini contoh yang kita buat lah yang kita bangunkan di Makmal ni contoh-contoh thruster lah so okay, antara shaft ke propeller, okay, kita boleh gunakan bongkah penyambung nanti saya okay, kalau saya ada sampel kita gunakan bongkah penyambung pun boleh juga. Okay, kalau untuk shaft, untuk sambungan dia kita gunakan cap ni, bongkah penyambung ni. Okay, so kita buka dalam dia, kita buka skru dia, kita keluarkan besi dia. Kita keluarkan besi dia, kita gunakan yang bongkah penyambung ni sebagai penyambung di antara shaft motor tadi dengan kita punya blade. Itu kita boleh gunakan lah. Kalau kita nak tempah, kos dia agak mahal lah. So kita pakai yang sedia ada so kita beli, cari yang bongkah elektrik. Okay, bongkah elektrik kat kedai pun ada. So yang saiz yang tebal sikit lah, supaya dia bila kita nak nak kunci dia saya contoh kita punya. Okay, alright, ni contoh okay, ni bongkah penyambung. Kalau tengok ni bongkah penyambung dalam dia. Kalau bongkah penyambung saya buka besi dia, bongkah penyambung tu ni saya gunakan untuk sambung di antara shaft dengan propeller. Shaft dengan propeller. Okay, ni nanti kita boleh kunci lah. So memang sama macam bongkah penyambung kita lock dia. Kita lock lah kalau dekat kita punya motor tadi, motor punya shaft tadi.
Sama juga macam kita punya ni bahagian propeller. So ini penyambung je lah. Kita boleh gunakan bongkah penyambung lah. Bongkah penyambung elektrik tu kalau tahu kan, dalam dalam bongkah penyambung tu ada besi ni, kita keluarkan besi dia. So kita gunakan lah untuk sambung di antara shaft motor dengan propeller kita. Okey. Ini sahaja yang saya rasa yang ni penting lah untuk membangunkan ROV So yang lain tak ada banyak isu Jika kalau ada adik ataupun cikgu ada masalah, bolehlah direct contact dengan saya ataupun kita punya mentor yang kita telah lantik lah. Okay, memang kita dah fixkan setiap kawasan tu dia ada mentor-mentor lah okay. Alright, sekian sahaja daripada saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.